antal alimul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kitab Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Kita sampai muka surah 360. Kita baca sikit paragraf yang menyebut tentang cara makan dan tidur Nabi. Jadi riwayat pada Aisyah, Aisyah berkata, qalat Aisyah tu, batnun Nabi SAW, perut Nabi tidak pernah penuh kerana kekenyangan. Jadi Aisyah yang sebut sebab Aisyah ni isteri Nabi, jadi sudah tentulah dia kenal lah batang tubuh suami dia. Jadi dia kata perut Nabi, batnun Nabi, tidak pernah penuh kerana kekenyangan. Dalam hubungannya dengan isteri, baginda tidak bertanya mereka tentang makanan, tidak menyatakan keinginannya untuk makan. Macam kita ada request kan, isteri pun tanya, abang nak makan apa hari ni. Jadi kita pun beritahu kalau dapat makan benda ni baguslah. Jadi kita ada request, taklah salah. Tapi Nabi dia tak bagi tahu. Sekiranya mereka menghidangkan, maka baginda makan. Apa yang dihidangkan, baginda terima, dan minuman yang diberikan baginda minum. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Nabi tak makan dalam keadaan bersandar. Maksudnya Nabi tidaklah salah makan atas kursi, tidak salah, tapi tidak bersandar. Penggunaan perkataan bersandar menunjukkan cara duduk yang membolehkan seseorang untuk makan banyak. Jadi kalau dia bersandar tu maknanya ada ruang untuk dia makan lebih banyak kuantiti dia. Duduk cara ini mendorong seseorang untuk makan dengan banyak. Ketika makan, Rasulullah duduk dengan meletakkan dua punggungnya di atas dua tumitnya. Jadi Nabi letak di atas dua tumit. Baginda bersabda, aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana seseorang hamba itu makan. Aku duduk sebagaimana seseorang hamba itu duduk. Begitu juga dengan tidur baginda. Baginda SAW tidur dengan kadar yang sedikit. Walaupun begitu, baginda bersabda, sesungguhnya dua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Jadi sebab itu ada riwayat bagaimana Nabi ketika bangun daripada tidur, baginda tidak berwuduk, baginda terus solat. Kerana wuduk baginda tidak batal, walaupun pada zahirnya nampak mata baginda tertutup, tertidur, tapi hatinya tidak. Mengenai perkara yang dipandang istimewa, disebabkan banyak, ialah seperti pangkat kedudukan. Secara umum manusia bila ada pangkat, maka kedudukannya lebih utamalah, jawatannya lebih besar. Dalam syarikat dia jadi CEO company. Dah tentu kalau CEO banding dengan CFO, Chief Executive Officer banding dengan Chief Financial Officer ataupun Chief Security Officer, dah tentulah CEO lagi besar. Itu syarikat kan. Perdana Menteri lebih tentu lebih besar jawatan daripada Menteri Kanan. Jadi yang di Pertuan Agong dianggap lebih utamalah berbanding dengan sultan-sultan yang lain kan. Walaupun dia ada pergiliran, ada apa kita panggil, ada dia punya tahun ni 5 tahun, orang ni kemudian tukar orang lain, dia ada take turn dia. Tetapi dari segi kedudukan, dia dianggap paling tinggi lah, dari segi royal family itu. Tetapi macam tadi, itu pada pandangan manusia. Dia dipandang mulia oleh orang-orang yang berakal. Tinggi rendahnya kedudukan menentukan kemuliaan seseorang. Mengenai sifat Nabi Isa AS, contoh, Allah sebut dalam surah Ali Imran juga. Ayat yang ke-45. Auzubillah minasyaitonirrajim. Wajihan fid dunya wal akhirah. Wajihan, daripada perkataan wajah. Wajihan maknanya orang yang dianggap mulia. Sebab mulia merujuk pada wajah. Jadi elok ataupun tidak, segembira, menangis, sedih dan sebagainya, kita tengok pada wajah dia. Kalau orang malu pun dia akan tutup muka dia. Kerana apa? Kerana pada wajah terukir segala sesuatu. Nabi SAW telah dikurniakan dengan sifat disegani dan dikagumi, serta dipandang mulia oleh orang ramai. Jadi maknanya memang Allah buat Nabi itu begitu. Ini berlaku sebelum dan selepas baginda diutus sebagai Rasul. Maknanya sebelum berusia 40 tahun pun Nabi sudah mulia. Nabi menjadi apa kita panggil, menjadi pengadil untuk menyelesaikan masalah, meletakkan semula Hajar Aswad di
di tempat yang asal, ya. Setelah bangunan Kaabah diruntuhkan, ya, kemudian dibina semula, nak letakkan balik, ya, Nabi lah yang dilantik untuk menjadi pengadilnya, ya. Dan Nabi telah menyelesaikan dengan bijaksana, menyebabkan orang puji Nabi, ya. Dan sifat Nabi yang tidak berbohong, ya, Nabi tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi maksudnya sebagai Rasul pun nanti bila dilantik, ya, tak ada isu lah, ya. Kerana sebelum dan selepas diutus sebagai Rasul, baginda memang orang yang tidak pernah berbohong. Mereka menyiksa dan menyakiti para sahabat. Mereka juga ada niat untuk menyakiti baginda, ya, dalam keadaan sembunyi. Tetapi apabila mereka berhadapan dengan Nabi, mereka memuliakannya, ya, walaupun adalah yang letakkan apa kita panggil najis apa ni unta di belakang Nabi, ya. Ada yang cekik Nabi dengan kain serban. Ada yang pijak leher Nabi ketika Nabi sujud, ya, memang ada juga yang meludah dan sebagainya. Tetapi secara umum, ya, manusia didatangkan rasa, ya, hormat, ya. Dia tengok Nabi itu dengan pandangan haibat, ya, kehebatan, ada hebah kehebatan dia. Ya, ada izzah dia, tuan-tuan, ya. Jadi apa apa kita panggil, ya, ini semua perkara yang Allah bagi anugerahkan kepada Nabi. Mereka yang belum pernah melihat Rasulullah akan merasa tercengang dan gugup apabila melihatnya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh, ya, oleh Kilah, ya, bahawa beliau merasa gugup bila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda berkata, "Kasihan kamu ini, bertenanglah." Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud disebut bahawa seseorang lelaki berdiri di hadapan Rasulullah, kemudian tubuhnya menggeletar takut. Maka Rasulullah berkata, "Bertenanglah, aku ini bukannya raja." Ya, kerana Nabi bukan raja. Nabi hanya seorang, Nabi hanya seorang Nabi dan Rasul. Ya, makan seperti mana hamba makan, duduk seperti mana hamba duduk. Ya, tidak ada keistimewaan dalam bentuk, ya, Nabi ni kita kata kena duduk atas kursi meja, orang lain duduk bawah, tak. Ya. Mengenai kedudukan baginda yang agung dan mulia disebabkan pelantikannya sebagai Nabi dan Rasulullah yang dibawa, serta ketinggian kedudukannya dicapai disebabkan pemilihan Allah terhadapnya di dunia. Dalam masalah ini baginda mencapai ke tahap klimak. Ya, di akhirat kelak baginda adalah penghulu anak Adam. Ya, Nabi adalah, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyid, penghulu kepada para Nabi dan Rasul. Baginda juga merupakan apa? Ya, manusia pilihan. Okey, tuan-tuan, ya. Jadi apa ni tadi Ustaz ada sebut, ya, perbuatan jahat, ya, orang Quraisy kepada Nabi, ya. Jadi Ustaz ada nak ambil barang dekat apa ni, ada go shop datang ni, ya. Ada bukan ada apa kita panggil ni, ada orang hantar delivery kat luar ni, ya. Ustaz nak kena pergi kejap. Jadi kalau boleh tuan-tuan senaraikan, ya, apa yang orang Quraisy ataupun, ya, orang kafir pernah buat pada Nabi, ya, di mana-manalah, di Taif ke, di Mekah ke, di Madinah ke, ya, orang Yahudi buat, orang Badui dan sebagainya. Dekat 10, tuan-tuan, ya. Jadi, ya, tuan-tuan boleh bincang-bincang, tak ada masalah, ya, senaraikan 10 dan siapa yang buat, orang mana yang buat. Orang Madinah ke, Mekah ke, Yahudi dan sebagainya, ya. Bagi Ustaz 5 minit, Ustaz datang balik, ya.
Ya. Apa jawapan dia yang pertama? Kalau di Mekah, apa yang orang Mekah? Sebutkan satu, Kak Zainab. Di Mekah, Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil telah memukul Rasulullah dengan batu hingga berdarah kaki Rasulullah. Lepas Ya, tu betul. Macam kurang tepat je. dah Abu Lahab yang pukul Rasulullah dengan batu, Ustaz, hingga kakinya berdarah. Di mana masa di Mekah? Masa di Mekah. Lepas tu Ummu Jamil letak duri-duri. Kita pernah cerita ke benda tu? Ada? Dalam kes apa tu? Masa Bukan yang baling batu tu orang Taif ke kepada Nabi? bukan balik batu, Ustaz. Dia pukul Rasulullah dengan batu. Okey, lain silakan. Utaibah juga telah meludah Rasulullah namun tak kena. Okey, siapa dia Utaibah tu? Utaibah adalah anak kepada Abu Lahab. Maknanya apa kena mengena Utaibah dengan Nabi ni? Utaibah adalah menantu Rasulullah SAW. Dia Okey. berkahwin dengan Ruqayyah, Ustaz. Bukan. Kahwin dengan Ummu Kulsum. Okey. Dua anak Abu Lahab, ya. Dua anak. Yang pertama Utbah kahwin dengan Ruqayyah. Yang kedua ialah Utaibah yang ludah Nabi tadi. Dia kahwin dengan Ummu Kulsum. Tuan-tuan boleh tengok, ya, apa ni mukadimah kita, kitab kita ni. Ya, peringkat awal tu ada cerita. Jadi Utaibah pernah ludah Nabi dan Nabi doakan keburukan kepada dia, ya. Kerana sikap dia tak macam tu, ya, sebelum dia jadi apa? Sebelum Nabi apa ni mengisytiharkan baginda sebagai Nabi dan Rasul, ya. Penentangan tu tak begitu, ya. Kemudian apa lagi, ya? Apa lagi yang dibuat di Mekah, tuan-tuan? Kita ada sebut beberapa perkara tadi. Antaranya Nabi pernah apa lagi, ya? Nabi pernah diludah, okey, ya. Abu Jahal, apa Abu Jahal buat pada Nabi, tuan-tuan? Abu Jahal. Bila Nabi datang ke rumah dia untuk berdakwah, ya, apa berlaku? Abu Jahal, ya. Apa benda yang kita kata sesuatu, ya, macam penderaan ataupun penderaan fizikal, ya, yang dibuat oleh Abu Jahal kepada Nabi. Apa dia buat? Bila Nabi datang ke rumah dia, Nabi dakwah, ya, dia marah dengan Nabi, dia masuk rumah, dia keluar dengan apa? Kemudian dia ketuk kepada Nabi sampai berdarah, ya. Dengan apa? Apa perempuan? Dengan apa kat rumah? Tuan-tuan tak ingat dah, ya. Tak ingat Ustaz. Tapi yang ingat letak apa ni najis ke atas kepala Rasulullah Bukan kepala tu, ketika atas badan. atas badan ni ketika sujud di depan Kaabah Yalah, ketika sebab kalau Nabi letak tengah atas solat. kepala jatuh dia, ya. Letak atas badan lah. Badan ya Ustaz. Okay. Hmm. Itu orang kafir Quraisy yang buat. Tapi siapa buat tak tahu, ya. Jiran Nabi tu, jiran Nabi, ya. Homework tuan-tuan, ya. Jiran Nabi yang buat tu, ya. Jiran sebelah rumah Nabi yang duduk sebelah rumah Khadijah, ya. Utbah, Maknanya Utbah bin Abi Mu'aid kan? Utbah, ya. Utbah. Dia bukan Okey. Utbah, dia Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id, ya. Tu jiran Nabi juga. Kemudian apa ni Abu Jahal tadi, dia masuk rumah, dia bawa keluar busur panah. Ya, dia ketuk pada Nabi sampai berdarah dan Nabi pun beredar. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Nabi bertemu dengan hamba kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Hamzah, ya, Hamzah tak ada, dia hamba dia. Jadi bila hamba tadi ada sebagian kata kenalan Hamzah. Bila Hamzah balik, dia report pada Hamzah. Hamzah pun cari Abu Jahal kerana nak tanya pada dia, betul ke dia buat? Abu Jahal kata, ya, memang aku buat. Jadi Hamzah telah balas balik, ya. Apa yang Abu Jahal buat pada Nabi, dia balas balik. Dan Abu Jahal tak melawan, ya, sebab dia tahu dia salah. Kerana sepatutnya kalau kita tak suka dengan sesuatu, kita tutup pintu, sudahlah, orang tu baliklah. Ya, tetapi pasal apa dia ketuk kepala Nabi dengan busur panah sehingga berdarah? Ya, jadi bila perkara yang sama dilakukan oleh Hamzah kepada Abu Jahal, maka keluarga Abu Jahal nak bangun untuk membantah ataupun mempertahankan dia, ya, Abu Jahal minta, ya, mereka supaya tidak melawan kerana itu memang salah dia. Mana dia mengaku dia telah buat salah dan dia mengaku, ya. Kita tengok sejahat, ya, sedegil Abu Jahal pun bila dia buat salah dia mengaku, ya. Jadi
Ini perkara yang perlu kita ambil pengajaran. Ya, kita kadang-kadang bila buat salah kita tak nak mengaku. Kita pusing sana sini pula. Ya. Jadi apa ni, orang Taif ya paling hebat lah. Ya, dia baling batu sampai berdarah-darah Nabi. Kemudian orang apa kita panggil, orang Yahudi di Madinah, apa dia buat kepada Nabi? Benda yang paling teruk yang mereka buat kepada Nabi. Orang Yahudi, apa tuan-tuan? Apa Haji Asy'ari? Kat Madinah, apa orang Madinah buat ke Nabi? Apa orang Madinah nak buat kepada Nabi? Ya, tak berjaya. Apa dia? Dia bercadang nak empat Rasulullah dengan batu tu, Ustaz. Mana nak bunuh Nabi Bani lah. Nak bunuh. Bani Nadir. Ya, Bani Nadir nak bunuh Nabi, tetapi Jibril telah pecahkan rahsia. Ya, supaya Nabi beredar dengan segera, ya. Kerana Nabi berada di depan, ya, apa ni, kota mereka, kubu pertahanan mereka. Jadi mereka nak arahkan seorang lelaki bawa batu besar naik atas watchtower tu, kemudian campak kepada Nabi supaya Nabi pecah kepala baginda. Tetapi Nabi diselamatkan, ya, oleh Allah melalui kedatangan Jibril yang memberitahu kepada Nabi supaya beredar segera. Okey, ya, orang Mekah pun nak bunuh Nabi, ya, kerana keputusan Dewan Undangan Negeri Mekah, ya, ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abu Lahab, ya, ada Abu Sufyan. Mereka telah buat keputusan untuk bunuh Nabi, ya. Sebab itu Nabi, ya, diberi kebenaran oleh Allah untuk keluar daripada Mekah. Ya, barulah, ya, keputusan ataupun perintah Allah itu keluar untuk Nabi dan para sahabat berhijrah, terutamanya Nabi lah, ya, yang ditemani oleh Abu Bakar. Kerana sudah sampai tahap, ya, nyawa Nabi terancam. Jadi boleh keluar. Seperti mana Nabi Musa kan, keluar juga daripada Mesir kerana dia nak ditangkap dan nak dibunuh. Sama seperti mana Nabi Ibrahim, dah dijatuhkan hukuman pun baru keluar. Ya. Cuma Nabi Yunus kerana apa? Ya, kerana beliau belum diberi kebenaran, dia dah keluar dulu. Maka Allah tegur dia. Ya, Allah campak dia masuk dalam perut ikan. Ya, barulah dia berdoa dengan doa yang kita sebut tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, dia tak minta pun. Ini hanya doa penyataan saja kan. Kita sebut la ilaha illa anta, tidak ada, ya, ilah ataupun Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, wahai Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya aku di kalangan orang zalim. Jadi ini satu pengakuan dan penyataan semata-mata, tak diminta pun. Ya, kerana malu, segan, ya, sebab Allah dah bagi macam-macam. Ya, jadi kena sabarlah sikit, ya. Jadi kerana kesabaran dan kerana all out, ya, doa yang dibuat oleh apa ni Nabi Yunus, Allah arahkan ikan untuk muntahkan balik Nabi Yunus. Selamat baginda, ya. Pengajaran dia kepada Nabi Muhammad dan umat dia, sebelum diperintah oleh Allah, jangan, ya, kita dakwah dulu, kita usahakan dulu, ya. Tetapi bila sampai satu tahap nyawa kita terancam, sudah boleh kita beredar ataupun pindah ke tempat lain. Okey tuan-tuan, ya, itu beberapa perkara yang kita apa ni dah baca dan dah disebutkan dalam perjalanan hidup kita lah, ya. Perjalanan hidup kita, dalam perjalanan hidup kita yang kita nak ambil contoh pada Nabi tu. Kerana setiap sesuatu yang berlaku pada Nabi itu ada pengajaran, ada hikmah, ya, ada apa kita panggil, ada lesson learn dia. Jadi apa yang kita kena belajar, ya. Itulah tujuan belajar sirah tuan-tuan. Sebab sayang bila kita baca sirah, kita hanya nak khatamkan saja. Ya, tetapi kita tak nak ambil pengajaran dia, dan pengajaran terlalu banyak. Ya, kerana sirah adalah tafsiran daripada Quran. Kerana Quran turun di celah-celah sirah para Nabi. Ya, maknanya sirah Nabi SAW tu, ya, dirakamkan dalam perjalanan hidup baginda dalam sirah Nabawiyah, biography of Prophet Muhammad kita kata. Dia ayat-ayat Quran sebahagiannya memang melibatkan peristiwa perang Badar, perang Uhud, ya, perang Hunain, pembukaan kota Mekah, ya, cerita Nabi ditanya tentang Ashabul Kahfi, ya, cerita tentang hijrah, cerita tentang Nabi di apa, ya, Nabi disihir, ya, cerita tentang Jibril datang, cerita tentang tu tentang ni. Maknanya semua cerita-cerita tu adalah cerita sirah, ya, yang dengan pemahaman dan pengetahuan kita, kita boleh memahami Quran dengan baik, tuan-tuan. Ya, ramai orang belajar tafsir, dia dengar tafsir, ya. Tetapi tafsir tidak disusun ikut kronologi. Sirah disusun ikut kronologi. Dia ada time sequence. Ya, dia ada chronological order dia. Ya, yang dulu didahulukan, yang kemudian ada tertib dia. Tapi kalau tafsir tak, ya. Sebab itu Ibnu Katsir, ya, apa ni, beliau telah membuat, ya, satu buku yang kita panggil sebagai Qasas Al-Anbiya, The Stories of the Prophet, yang dia susun ikut Nabi Adam dulu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa dan seterusnya.
Tuan-tuan, sebab apa? Ya, sebab dia nak bagi tahu bahawasanya ada sikun. Ya, tapi kalau Quran tak. Kerana Quran tujuannya bukan nak ajar tentang sikun. Ya, tetapi walaupun ada cerita sikun dalam Quran ada. Tetapi Quran lebih kepada kitab hidayah. Ya, jadi dia lebih pada book of guidance. Ya, bukan book of law, bukan historical book, bukan. Jadi walaupun ada fakta histori, ya, fakta-fakta sejarah, tetapi dia bukan tujuan dia untuk bagi tahu tentang sejarah semata-mata. Dia lebih pada hidayah, lebih pada cerita taubat, ya, lebih pada cerita hukum hakam kita kata, ya, bukan sangat pada apa ni time sequence kita kata, ya. So maknanya tujuan Quran tu dibaca, dipelajari, sirah dibaca, dipelajari, sebenarnya dia akan complement each other. Dia complementary. Dia akan melengkapkan tuan-tuan, ya. Okey, itu mukadimah kita. Balik kepada kedudukan baginda yang agung dan mulia. Disebabkan pelantikannya sebagai Nabi dan Rasul, ya, dan risalah yang dibawa, serta ketinggian kedudukan yang dicapai disebabkan pemilihan Allah terhadapnya di dunia dalam masalah ini. Baginda dipilih sebagai Sayyidul Anbiya. Sayyid penghulu. Al-Anbiya para Nabi. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ya, jadi kalau Anbiya, dia plural untuk Nabi. Singular Nabi. Jamak Anbiya. Ya. Kalau Rasul seorang. Kalau jamak Rusul. Tetapi Quran juga menggunakan istilah Mursalin. Boleh. Mursalin juga makna Rasul-Rasul. Boleh. Ya. Jadi Allah lah yang buat keputusan untuk memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir dan justru penghulu para Nabi dan Rasul. Boleh tak Allah pilih Nabi lain? Sudah tentu. Ya. Dalam Ibnu Katsir juga cerita pasal Nabi Musa kita tahu. Ketika Nabi Musa diberitahu tentang kelebihan umat akhir zaman. Ya, Nabi Musa tanya pada Allah, boleh tak dia nak jadi Nabi dan Rasul akhir zaman? Allah kata dah ada dah. Ya. Setelah Nabi Musa tahu bahawasanya baginda tidak lagi boleh menjadi Nabi akhir zaman, jadi beliau minta untuk jadi umat akhir zaman. Ya, umat Nabi Muhammad tuan-tuan. Ya, dan Allah tak perkenankan juga. Sebab Nabi Musa hidup pada zaman dia. Ya, dia hidup 1300 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi mana mungkin Allah hidupkan dia balik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Melainkan Nabi Isa yang memang Allah ada perancangan untuk baginda. Okey, itu ceritanya. Kemudian mengenai perkara yang dipandang istimewa, dibanggakan dan dijadikan penilai dalam menentukan kelebihan disebabkan sedikit atau banyak berdasarkan perbezaan keadaan dan situasi. Kadang-kadang ada benda yang banyak tu perlu. Dia macam kita sebut peribahasa Melayu lah. Ya, macam api kan. Kecil menjadi kawan, bila besar menjadi lawan. Maknanya ada benda yang keperluannya sedikit saja untuk menerangi kita kata, untuk memanaskan badan. Tetapi kalau terlalu besar, dia boleh membakar, boleh memusnahkan kita. Jadi ada consideration dari segi kecil atau besar. Ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Ya. Kebanyakan orang menganggap mulia mereka yang ada harta yang banyak. Kerana berkeyakinan dengan harta seseorang itu dapat mencapai apa yang dihajati. Ya, sekiranya harta tidak dapat mencapai apa yang dihajati, maka tidak memberikan sebarang keistimewaan. Ya, maknanya fadilat, kelebihan tak ada. Contoh macam Abu Lahab, ya, kita dah baca dah surah Al-Masad, ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ayat 2. Ya, surah Al-Masad, ya, selepas tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna, tidak memberi manfaat. Ma aghna anhu, tidak memberi manfaat kepada Abu Lahab, ya, apa dia? Ya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan, ya, pertanian dia di Taif, ya, penternakan binatang di Mekah, ya, kedai-kedai yang dibuat, ya, perniagaan yang dia laksanakan, tak ada untung. Sedangkan kita tahu, ya, hartanya melimpah ruah. Walaupun kalau nak banding dengan harta Khadijah tak boleh banding, ya, bukan bandingan lah, ya, sebab Khadijah paling kaya, ya, bukan perempuan paling kaya tapi peniaga paling kaya, orang korporat paling kaya. Jadi oleh kerana itu, ya, kalau kita nak banding dengan harta Khadijah tak boleh lah. Tetapi harta Abu Lahab tu cukup banyak dah, ya, sehingga Allah mengiktiraf, ya, harta dan apa kita panggil, dan usaha dia, ya, aktiviti ekonomi dia. Tetapi macam tadilah, ma'aghna anhu, tak ada manfaat. Jadi kalau tak ada manfaat nak buat apa tuan-tuan? Ya, Qarun sebagai contoh, ya, hidup pada zaman Nabi Musa. Dia zakat pun tak nak keluar, ya. Kemudian bangga dengan diri kerana dia kata dia memperoleh kekayaan ni disebabkan oleh kebijaksanaan dia, kepintaran dia. Ya, jadi tak ada masalah kita menggunakan kebijaksanaan untuk cari harta. Ya, tetapi ya, dia punya apa kita panggil, ya, hak harta tu untuk dikeluarkan zakat,
untuk disedekahkan, bagi makan orang dan sebagainya, itu kita kena laksanakanlah. Ya. Apabila harta mempunyai kedudukan sedemikian dan pemiliknya membelanjakannya untuk sesuatu urusan dan kepentingan dirinya semata-mata ataupun urusan dan kepentingan orang lain yang dapat melaksanakan kepentingannya dan dia membelanjakannya dengan tujuan tersebut kerana mencari kedudukan. Tujuan dia kita tengok apa dia. Mencari kedudukan yang tinggi, ya, pujian dan mendapatkan tempat di hati manusia. Jadi orang akan panggil dia sebagai orang yang apa kita panggil karim, ya, orang yang pemurah. Ya, orang kata siapa dia tu? Oh, tu filantropis. Ya, orang yang banyak jasa, banyak buat apa kita panggil? Ya, ada apa kita panggil? Ada kitchen, ya, untuk bagi makan orang miskin. Ya, dia bagi makan orang pada hujung minggu, pergi ke tempat gelandangan, ya, kemudian hantar makanan kepada anak yatim, ya, kepada ibu tunggal dan sebagainya. Tujuannya untuk mendapat pujian. Kalau yang tu rugi, ya. Jadi bukan kalau sebab, tapi tak boleh dah jadikan alasan. Pasal apa tak sedekah? Saya takut saya riak. Saya takut saya ni nak tunjuk-tunjuk pada orang jadi tak dapat pahala. Bukanlah itu alasan dia kan. Tetapi macam tadilah, ya. Bila kita buat tu, yang pertama kalau boleh tak payah cerita kat orang. Ya, kita sumbang. Yang paling mudah ialah kita sumbang duit kepada apa ni, apa kita panggil, ya, NGO ni, organisasi-organisasi yang menyediakan makanan. Ya, kita kata night kitchen sebagai contoh, ya. Maknanya apa ni, dapur malam, ya. Dia keluar pukul 11 malam, ya, pukul 10.30 pergi ke tempat-tempat, ya, di lorong-lorong yang kebanyakan orang susah, ya, tak ada rumah, ya, homeless, gelandangan, dia bantu, ya. Jadi dia nak pergi mungkin dia tak berani, takut dan sebagainya. Jadi dia hanya bank in saja duit, ya. Bank in kepada mana-mana NGO yang apa kita panggil, yang supply makanan sebagai contoh. Lagi senang, ya. Tak ada siapa pun tahu. Ya, bank in masuk sudah. Orang pun tak tanya siapa dia, ya. Tapi dia buat senyap-senyap sudah. Jadi pelakunya itu di sisi Allah, ya, tujuan dia mengejar dunia ataupun tidak. Kalau tujuan mengejar dunia, rugi, ya. Tapi kalau tujuannya mengejar akhirat, untung dia. Tetapi apabila dia membelanjakan di jalan baik, ya, kerana mengharapkan redha Allah, kita panggil mardatillah, ya, ataupun wajah Allah, ya, buat sesuatu liwajhillah, kerana mengharap wajah Allah. Maksud wajah Allah tu mardatillah, redha Allah, ya, dan semata-mata kerana nak dapat ganjaran di akhirat. Maka dia merupakan fadilat kelebihan di sisi semua orang di dalam semua keadaan. Maknanya walaupun manusia tak tahu, ya, tetapi Allah tahu, itu yang paling penting. Apabila pemiliknya menyimpan dan tidak membelanjakannya, ya, terlalu mengambil berat untuk mengumpulkan, kumpul aja, ya. Minta maaf kita kata sebahagian institusi agama ni pun, ya, dia kumpul aja. Tahun ni kita berjaya kumpul zakat sebanyak berapa juta kita kata, ya, ratus juta, ya, mungkin bilion, ya. Tetapi orang tanya balik, ya, kumpul tu berjaya lah, tapi buat apa? Pasal apa anak-anak orang Islam, ya, yang nak sambung belajar tidak diberi bantuan, ya, ataupun, ya, kita kata ada pelajar yang sampai ke peringkat menunda pengajian, ya, kerana tak ada duit untuk beli tiket penerbangan, ya. Patutnya dia masuk bulan 10, ya, tahun ini kita kata, tapi tak boleh, terpaksa ditunda kerana tak cukup duit nak beli tiket kapal terbang, ya, dan tak cukup duit untuk belanja kehidupan selama satu semester, ya, kerana beasiswa datang untuk second semester, first semester tak ada, mak bapak tak ada duit, ya. Jadi dia terpaksa tangguh 1 sem, 2 sem, kadang-kadang setahun. Jadi di mana duit zakat yang banyak tu, ya, pasal apa tak disalurkan kepada para pelajar ni, ya. Jadi tugas apa ni, ketua kampung, ya, kalau di kampung ustaz ni, ketua kampung punya tugas untuk mencari orang yang memerlukan, ya, anak-anak yang berjaya dalam SPM, ya, dalam peperiksaan yang apa kita panggil, ya, yang melayakkan dia sepatutnya untuk masuk ke boarding school, ke universiti, college dan sebagainya, ya. Jadi itu tanggungjawab ketua kampung lah, ya, tanggungjawab AJK, ya, yang mereka ni punya tugas mengenal pasti siapa yang memerlukan duit tu, ya, dan duit tu tak datang pada penghulu dengan jawatankuasa kampung pun, ya, duit tu akan datang daripada pusat zakat, ya, datang daripada Majlis Agama Islam Selangor dan sebagainya, ya. Jadi tugas mereka hanya sebagai facilitator, ya, mereka menyambung, ya, apa ni, membantu untuk mengemukakan permintaan permohonan daripada macam tadi ibu tunggal. Kita nak harap ibu tunggal tu pergi ke pusat zakat, isi borang dengan anak dia ramai semua sebagainya, itu satu perkara yang hampir mustahil. Jadi, ya, apa ni, jawatankuasa kampung yang diketuai oleh ketua 4, kita kata ketua kampung inilah tugas dia. Kita sebagai jiran, inilah juga tugas kita kan, memberitahu. Mungkin kita nak bantu banyak tak boleh.
tetapi ya ada pusat zakat, ya ada apa kita panggil, ya ada apa ni, pusat pungutan zakat, ya, dan juga ada lembaga zakat. Kalau Selangor, lembaga zakat Selangor yang menunggu ya kita bagi maklumat kepada mereka, ya. Termasuklah para peniaga kita katakan, ya. Ni semua kita hanya sebagai pembantu, ya, pemudah cara saja, ya, sebagai facilitator, ya, menyambung keperluan orang, ya. Jadi perkara-perkara begitu kena buat homework lah sikit, ya, kena buat kerja lah. Jadi kalau kita jiran, ya, kita kena beritahu pada jawatan kuasa kampung, ya, ataupun masjid dan sebagainya, dan mereka lah yang akan bawa perkara itu ke tengah, ya. Dan proses itu sebenarnya tak lama kalau kita tahu. Jadi balik pada cerita tadi, ya, kalau kita boleh, ya, membelanjakan harta yang kita ada untuk tujuan mencari redha Allah, ya, mencari keredaan Allah, maka untunglah kita, ya. Jadi masalahnya ialah kita tidak menjadikan harta itu sebagai medium, ya, sebagai sarana, ya, untuk kita mendapat redha Allah, sayanglah. Ia merupakan kepincangan kepada pemilik dan dia juga dikira sebagai tidak melalui jalan yang selamat. Malah perbuatannya itu akan menjerumuskannya ke lembah kebakhilan yang hina. Ya, dipanggil bukhul. Sebab tu kita minta kan doa. Allahumma inni a'udzubika, ya, minal bukhul. Ya, aku minta lindung kepadamu ya Allah daripada sifat bakhil. Wal jubun, ya, sifat penakut. Ya, coward, ya. Tak mau jadi penakut, kita kata. Biar ada keberanian, ya. Keberanian nak bercakap, keberanian nak keluar, ya, dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut, ya, perkara-perkara yang akan memberi keuntungan pada kita. Ya, sebab duit ada, ya, harta ada, tapi kita tak pandai nak mengurus mungkin. Ya, jadi kita tanya, ya, sebab kadang-kadang orang ambil kesempatan pula, ya. Kalau orang tahu, jadi kita cari, ya, orang yang boleh membantu kita. Ya, banyak aja, ya, NGO yang boleh bantu. Tapi kita kena pastikanlah, ya, NGO tu telus, ya, dari segi kewangan dia, ya, jangan dia simpan, dia guna untuk lain. Kita bagi untuk Palestin, dia selalu untuk benda lain pula. Yang tu tak boleh lah, tuan-tuan. Ya, nak kena ada NGO yang ada auditing, ya. Biar, ya, kita tahu duit masuk, duit keluar masuk dia, ya. Dia punya financial statement dia, kita kata. Jangan biar saja macam tu. Ya, kena ada check and balance. Jadi oleh itu harta semata-mata bukanlah dipuji, tak, ya. Sebab itu kita panggil dinar. Dalam bahasa Arab, ya, istilahnya dinar. Ya, dinar tu kata sebagian para ulama adalah gabungan antara din dengan nar. Ya, dinar, ya, dalia nun alif ra, ya, dalia nun din, agama. Maknanya duit boleh untuk kebaikan agama. Tetapi kalau disalahgunakan dia akan jadi nar, akan jadi api neraka. Jadi dia either or, ya. Duit itu mengandungi dua elemen. Mengandungi elemen agama dan mengandungi elemen neraka. Kalau kita pandai urus, ya, maka jadi agama lah, jadi jannah lah, ya. Tetapi kalau kita salah urus, maka rugilah kita, ya. Yang akhirnya akan membawa kita, menjerumuskan kita ke lembah kehinaan. Malah ia adalah alat untuk mencapai perkara lain dan hendaklah dibelanjakan pada tempat yang sebenar. Ya, duit perlu, duit memang sangat perlu. Ya, kerana dalam hidup tak ada duit tak jalan kerja. Ya, nak buat sekolah kena ada duit. Ya, nak buat madrasah kena ada duit. Nak buat pusat dialisis. Ya, nak pergi umrah, nak pergi haji. Ya, nak bantu pelajar-pelajar untuk sambung belajar, semua memerlukan duit. Dalam dakwah sebagai contoh. Ya, macam PMP, apa yang PMP buat, ya, untuk dakwah, untuk apa kita panggil, ya, bina telaga, bina masjid, bina surau, musola, ya, beli bas, ya, beli kereta jenazah dan sebagainya, itu semua sudah tentu memerlukan duit. Ya, dan duit itu mesti diurus dengan baik dan dibelanjakan pada jalan yang betul. Nabi SAW telah dikurniakan perbendaharaan dunia. Ya, Nabi dapat khazanah, ya, jamak bagi khazanah, khazainul ardi. Khazain, ya. Kita ada khazanah nasional sebagai contoh. Khazanah tu maknanya perbendaharaan, ya, treasury, ya. Jadi Nabi ini telah diberikan treasury, ya. Nabi diberikan perbendaharaan, bukan sekadar satu khazanah tetapi khazain, ya. Lebih daripada satu, ya. Diberikan anak-anak kunci negara, ya. Maknanya secara umum dari segi ghanimah, ya, Nabi boleh ambil 20%. Kita pun dah belajar. Ya, 20% mana 1/5, besar tu, tuan-tuan, ya. Dan dalam apa kita panggil, ya, dalam peperangan, ya, harta yang dapat tu memang lumayan, tuan-tuan. Bukan kecil-kecil anak, kita kata. Cuba kita bayang, ya.
mereka yang ditangkap dalam perang Badar ada 70 orang, ya. Setiap orang tu kalau dia ada kemampuan, dia kena bayar 4,000 dirham. 4,000 dirham tu mana 4,000 duit perak. Satu duit perak RM30 lebih kurang. Ya, mungkin dia akan turun naik, dia fluctuate jugalah macam harga emas, ya. Jadi oleh kerana tu bukan kecil anak, ya, besar tu, ya. Jadi maknanya sampai kita kata, ya, jumlah tu bukan jumlah yang main-main, dan kita kata nampak besar sangat, sesuailah dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang Mekah. Ya, yang kena tangkap tu ialah anak Abu Jahal, ya, yang kena tangkap tu ialah siapa kita panggil, ya, mereka yang memang, ya, daripada kalangan peniaga-peniaga, ya. Sama ada mereka itu macam Sayyidina Abbas, ya, daripada Bani Hashim, ya, yang kena tangkap tu ada yang datang daripada Bani apa kita panggil, ya, daripada Bani Makhzum, ya, daripada Bani Taim, daripada Bani Adi, ya. Dan sebahagian mereka itu, ya, adalah keluarga Khadijah. Ya, keluarga Khadijah tu mana anak saudaranya Hakim bin Hizam sebagai contoh. Jadi mereka ni adalah orang-orang kaya, ya, yang mereka bukan sekadar mampu, lebih pada mampu untuk bayar tebusan. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Dan dalam peperangan tu mereka bawa harta, bawa barang kemas, ya, bawa senjata, bawa kuda, bawa unta, dan semua itu akan jadi harta rampasan perang. Jadi nak bagi tahu bahawasanya memang Allah buka, ya, pintu khazanah, ya, alam atau dunia ini, anak-anak kuncinya kepada Nabi. Semasa hidup Nabi, ya, di negeri Hijaz, ya, Yaman dan seluruh sebenarnya tanah Arab dan negeri-negeri yang berdekatan dengan Syam dan Iraq dibuka, kita tahu, ya, sebahagiannya lah. Bukan semua, ya. Macam kalau Mesir tu zaman Omar, macam Baitul Maqdis zaman Omar, ya. Tapi kita kata negara Hijaz tu, Yaman sebagai contoh, ya, seluruh sebenarnya tanah Arab. Jadi mereka ni kebanyakannya, ya, sudah masuk Islam. Jadi para sahabat mula merasa kenyang, ya, disebabkan oleh kebun kurma di Madinah tu tak cukup, ya, untuk apa kita panggil, ya, untuk penduduk Mekah, untuk penduduk Madinah dan Mekah. Jadi sudah tentu mereka mengharapkan kurma daripada tempat lain, ya. Jadi bila Khaybar yang duduk di bawah pemerintahan orang Yahudi jatuh, ya, dalam perang Khaybar, maka para sahabat, ya, riwayat kami mula merasa kenyang. Nanti zaman Omar bila Parsi jatuh lagi hebatlah. Kerana Parsi ni ada ladang gandum, ladang bali, ya, ada kurma dan seumpamanya. Jadi maknanya Allah buka, ya, pintu rezeki. Allah bagi Nabi ni, ya, miftahul khazain, miftah, ya, ataupun anak kunci kepada khazanah dunia. Kemudian baginda mendapat banyak harta hasil daripada 1/5 harta ghanimah, kita dah sebut 20% yang dikhususkan kepada Nabi, hasil kutipan jizyah. Ada jizyah pula, ya. Orang bukan Islam, mereka tak perlu bayar zakat. Zakat Muslim saja. Mereka bayar jizyah, ya. Mereka juga, ya, ada bayar cukai tanah. Ya. Jadi semua perkara ni adalah perkara yang kita kata membuahkan harta lah, ya. Jadi kalau Nabi nak jadi orang kaya, ya, bermewah-mewah dengan harta, sudah tentu boleh sangat. Ya, tetapi hati baginda sedikit pun tidak berterpikat dengan perkara tersebut. Tidak menyimpan walau 1 dirham untuk kepentingan peribadi, tak. Malah baginda membelanjakannya ke tempat yang sepatutnya dan memberikannya kepada orang lain untuk menguatkan kedudukan muslimin. Ya, sebab tu Nabi boleh bagi pada Abu Sufyan dalam perang Hunain, kan, boleh bagi lebih pada Abu Sufyan. Ya, ratusan unta, ya, kambing dan sebagainya kepada Hakim bin Hizam, ya, untuk menarik perhatian mereka menerima Islam. Ya, kerana mereka sebahagiannya belum kuat lagi akidahnya, belum mantap lagi imannya. Ya, mudah-mudahan dengan pemberian Nabi, ya, dalam bentuk binatang ternak, ya, dalam bentuk harta dan seumpamanya, menyebabkan hati mereka lebih dekat dengan Islam. Dan akhirnya nanti kita tahu mereka akan keluar zakat. Ya, setelah mereka masuk Islam, perniagaan mereka akan menguntungkan Islam. Ya. Jadi oleh kerana itu Nabi sanggup, ya, untuk memberikan sebahagian besar apa yang Nabi dapat, 20% tu untuk kepentingan dakwah. Ya. Jadi Nabi membelanjakannya ke tempat yang sepatutnya, memberikan kepada orang lain, ya, untuk kedudukan, ya, untuk memperkuatkan kedudukan orang Islam. Baginda bersabda, sekiranya aku memiliki emas sebesar Bukit Uhud, aku tidak akan merasa senang untuk tidur selagi ada bakinya, ya, walaupun 1 dinar yang aku belum belanjakan pada jalan Allah. Pada suatu hari, wang dinar yang banyak dibawa kepada Nabi, baginda segera membahagikannya dan bersabda, sekarang aku merasa lega. Baginda wafat sedangkan baju besinya masih tergadai, kita tahu. Ya, kerana Nabi nak belikan sedikit bali, kan, untuk makanan keluarganya. Bali, ya, bukan gandum, ya, sebab bali lebih murah.
ya, dan Nabi terpaksa menggadai baju besi baginda sebab masa tu perang dah habis, dah tak ada perang dah. Jadi Nabi gadaikan baju besi, ya, kerana itulah satu-satunya harta yang Nabi ada. Jadi Nabi gadai pada orang Yahudi pula tu. Sehingga Nabi wafat, ya, baju besi tadi belum ditebus. Para sahabatlah yang menebusnya, ya. Nak tunjuk bahawasanya Nabi sangat sederhana kehidupan baginda, ya. Dan itulah yang Nabi ajar untuk anak isteri baginda. Kemudian apa lagi, ya? Jadi baginda wafat dalam keadaan baju besi masih tergadai, ya. Semata-mata untuk mendapatkan nafkah keluarganya, untuk membeli tadi kita panggil apa? Bali tadi, ya, untuk makanan keluarga. Sedangkan kita kata sepatutnya Nabi makan roti gandum, ya, yang lebih sedap, ya, yang lebih berbau harum, ya, sedangkan Bali ni tak ada bau harum. Ya, teksturnya mungkin agak keras, ya kan? Tetapi elok untuk perut sebab penuh dengan fiber, ya. Jadi orang Arab biasa kalau di hospital, kalau mereka sakit perut, mereka pihak hospital akan bagi makan apa ni, roti Bali, ya. Macam kita biasa kita buat apa ni, minuman lah, ya, minuman Bali, ya, ataupun apa ni, apa kita panggil, ya, dalam bentuk bubur lah, ya. Tetapi jarang, ya, kita buat apa ni dengan roti daripada Bali, ya. Adalah, ya, Gardenia ada, tapi nak dapat tu susah kadang-kadang, ya, sebab tak ada permintaan dan sebab mungkin orang tak biasa lagi makan apa ni, apa, roti Bali. Dan roti Bali di Malaysia agak mahal, lebih mahal daripada roti gandum. Tapi kalau di negara Arab biasanya Bali ni, ya, kita boleh tengok, ya, roti-roti Bali dijual dengan harga yang sangat murah, lebih murah daripada roti gandum. Kerana apa tuan-tuan, ya? Kerana dia tak berbau harum, ya, dan kurang sedap. Dia pula keras sedikit, ya, dia punya teksturnya. Tetapi dari segi khasiat dia jauh lebih baik. Ya, kerana itu Allah buat Nabi dan para apa ahli keluarganya makan roti Bali. Ya, kerana dari segi apa, dari segi kesihatan dia juga lagi bagus. Ya, lagi apa, lagi healthy kita kata, ya, healthy food, healthy living kita kata, ya, healthy eating, healthy living. Okey, ya. Sikit lagi tuan-tuan. Baginda merasa cukup sekadar perkara yang memenuhi keperluan, ya, daruri. Daruri maknanya keperluan yang sangat perlu. Ya, tu maknanya benda yang kalau tak buat boleh mati. Ya, makan sebagai contoh, ya, kena makan, ya. Walaupun kita boleh kontrol jumlah, ya. Kita punya food intake kita boleh kontrol. Ya, dia punya volume dia kita boleh kontrol, ya. Tetapi macam tadilah, ya, dia punya okey, terima kasih, ya. Apa Kak Shima, ya, dia gluten free. Maknanya tak ada isu lah tuan-tuan. Ya, sebab dia bukan gandum, ya. Jadi orang yang ada masalah, ya, macam kita kata konjak kan, konjak, ya, orang makan konjak. Ya, konjak ni daripada apa tuan-tuan? Daripada apa istilahnya dia panggil tu? Konjak yang Jepun, ya, Cina punya tu. Apa dibuat daripada apa tu? Daripada ubi kan, ya, ubi apa dipanggil? Ubi gajah ke apa, ya. Dan dia tak ada kalori, ya. Dan dia tetap mengenyangkan. Ya, dia gluten free. Ya, dia sihat kita kata, ya. Maknanya dia tak ada, tapi dia tak ada macam tadi lah, tak ada kalori, tak ada protein, tak ada apa. Mana kalau makan banyak pun insya-Allah tak ada apalah. Tapi dia mengenyangkan, ya. Cuma harga mahal sikit lah, itu je lah. Ya, satu serving tu nak buat tu mungkin harganya walaupun tak adalah terlalu mahal kan. Ya, tapi macam tadilah, ya, dia baguslah, ya. Untuk orang kecil manis, ya, orang yang ada diabetes ataupun orang nak kontrol makan. Ya, tak nak banyak sangat ambil karbohidrat, ya. Karbohidrat ni kalau kita nak ambil, ya, nak elakkan daripada ambil karbo, ya, maka ambil yang lain-lain lah, ya, termasuklah kita kata quinoa ke ataupun konjac dan sebagainya. Ini tak ada isu lah. Ya, sebab dia gluten free kita kata, ya. Okey, tuan-tuan, daruri maknanya perkara yang kalau tak buat boleh bawa mati. Jadi daruri ni maknanya kita selalu sebut darurat lah. Ya, darurat. Tapi darurat ni bukan semua benda kita boleh hukum darurat, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang ada keperluan. Contohnya kita kata kita duduk di negara bukan Islam, ya. Dan kita nak pakai kereta. Ya, kita nak pergi daripada rumah ke pejabat, rumah ke universiti, kan, nak kena beli kereta lah. Jadi bila kita nak beli kereta, ya, dia kena ada insurans, ya, dia tak ada takaful. Ya, jadi keperluan kereta tu dia tidaklah kalau tak ada kereta boleh mati, tak ada, ya. Tetapi dia ada hajat yang besar. Jadi hajat yang besar tu kadang-kadang boleh sampai ke tahap dianggap sebagai darurat. Tapi dia bukan darurat, asal-asalnya tak. Ya, darurat ni yang melibatkan apa kita panggil, ya, isu hidup atau mati. Ini persoalan bukan hidup atau mati, ya, tetapi dia menyusahkan kita. Ya, sebab kita terpaksa naik apa ni kenderaan awam dengan jarak jauh, ya. Kemudian kena ikut masa. Tapi kalau kita ada kenderaan sini senang. Nak pergi sembahyang Jumaat senang, ya, nak pergi hantar, nak pergi sekolah, kita nak pergi universiti, kita nak pergi pejabat, ya. Kita nak
solat berjamaah apa semua senang, ya. Tapi kalau kita naik kenderaan awam bukan tak ada, tapi payahlah. Stesen tu daripada masjid jauh, ya, nak kena berjalan kaki pula. Ya, kemudian dari segi keselamatan banyak pula, ya, kita kata mud black pula kat situ apa semua. Jadi keselamatan tu sangat tidak terjamin, ya. Jadi sudah tentu membeli kereta walaupun, ya, dengan insurans yang tak Islamik, ya, tak ada pilihan lah. Dia jadi hajat yang sangat perlu. Ya, dia bukan darurat, ya. Darurat tu mana kalau tak ada kereta mati kita. Dia tak sampai mati, tetapi dia sampai satu tahap hajat yang kita kata hampir, ya, menduduki tempat darurat. Tapi dia tidak bukan darurat, tuan-tuan, ya. Dia masih hajat saja. Hajat tetapi hajat yang sangat perlu. Ya, dia panggil hajah masah, ya. Maknanya keperluan yang sangat perlu yang tak boleh elak, yang kadang-kadang walaupun dia bukan darurat tetapi menghampiri darurat tu. Ya. Jadi disebut dalam kaedah al-hajatu, ya, apa ni, tuqaddiru manzilat ad-darurah, ya. Jadi hajat tu kadang-kadang dia menempati kedudukan darurat. Dia tak darurat tetapi hajat tu hampir sama. Ya. Contoh macam tadilah, ya, boleh ke tidak apa hukum ambil insurans, ya, yang tak Islamik, ya, bukan Islamic insurans, bukan takaful. Ya, dari segi hukumnya berdosa. Tetapi kalau kita tak ambil, ya, macam mana kita nak pakai kereta? Sebab syarat nak pakai kereta kena ada insurans. Insurans yang available hanya yang konvensional. Tak ada pilihan, kena ambil juga. Dia jadi hajat. Hajat yang mudah-mudahan dia sampai ke tahap macam darurat juga. Tapi dia bukan darurat. Jangan kita selalu hukum, ni darurat Ustaz, saya terpaksa ambil. Tak. Dia ada pilihan, ya. Dan untuk kereta tadi, ya, contoh, ya, kita nak buat financing macam dulu kan, tak ada apa, tak ada Islamic financing, tak ada. Ya, untuk apa kita panggil home financing kan, ya, ataupun kenderaan sebagai contoh. Jadi yang ada hanyalah konvensional. Kita tak ada pilihan, ya. Tetapi para ulama kata kalau kita nak beli juga rumah, kita nak beli juga kereta kerana ada keperluan, ya, kita hanya ambil yang sekadar melepaskan keperluan saja. Ya, janganlah buat apa ni home financing, ya, yang konvensional tapi beli rumah yang kita kata macam istana. Ya, kalau apa yang ada hanya rumah mampu milik kita kata, ya, satu tingkat, ya, kemudian apa ni apa kita panggil, ya, terrace house, itu yang paling boleh kita kata selesa lah. Paling kurang rumah orang Islam 3 bilik kan. Satu untuk bapa, satu untuk anak perempuan, satu untuk anak lelaki. Ya, jadi ada bilik mandi tak bercampur kita kata. Okey. Ya, paling kurang, ya, satu apa kita panggil, ya, 3 bilik, 2 bilik air sebagai contoh. Tu minimum. Ya. Dan yang itu ada pada rumah yang paling murah kita kata. Cukup sekadar ambil home financing untuk yang paling murah. Sudah. Janji keperluan kita tercapai. Ya. Tapi janganlah ambil yang paling mahal. Kita kata rugi Ustaz, dah ada peluang ni. Ya, saya ambil je. Ya, boleh juga beli banglo lot. Ya, boleh juga beli semidi. Tu, ya, dalam perkiraan fiqh tu dianggap melampau dan keterlaluan. Tak boleh. Macam kereta macam tu juga. Ya. Apa yang paling apa kita panggil, yang paling murah dalam pasaran dan yang memenuhi keperluan. Ya, maknanya kita suami isteri dan ada anak 5 sebagai contoh. Tak bolehlah naik kancil. Ya, kalau naik apa kita panggil, ya, naik apa sebagai contoh, ya. Naik apa Azia contoh, mungkin tak cukup, ya. Macam mana nak balik kampung? Ya, sebab anak kita besar-besar dah, ya, tinggi-tinggi lampai semuanya, tak boleh. Jadi apa keperluan kita? Jadi kereta yang memenuhi keperluan kita dan yang paling murah dalam apa ni market, ya, tetapi reliable lah, jangan murah tapi tak reliable. Jadi banyak consideration dia, tuan-tuan. Ya, yang kita kata dia tidak sampai peringkat darurat, daruri, tetapi dia hajat yang menghampiri. Itu, ya, dia punya kaedah dia, tuan-tuan. Jadi ramai orang dia pukul rata saja. Oh, ni darurat. Ya, darurat tu maknanya melibatkan hidup mati tau. Dia kata ni darurat Ustaz, ni memang kita kena beli juga ni, ya. Tapi dia beli bukan rumah kecil, ya, bukan apa ni intermediate, ya. Yang dia beli itu apa kita panggil, ya, super link house, ya, ataupun semidi, ya, ataupun banglo lot. Oh, itu melampau, tuan-tuan. Sekadar melepaskan keperluan saja. Ya, tetapi macam sekarang tak ada masalah, ya. Sebab apa ni Islamic financing dah ada, ya. Kita kata institusi kewangan yang dimiliki oleh orang bukan Islam pun menawarkan Islamic financing, ya. Hong Leong sebagai contoh, ya, kita kata. Ya, ada Islamic financing, ya. Apa ni HSBC ada macam-macam, tuan-tuan, ya. Even kita kata Citibank pun menawarkan. Jadi kalau begitu keadaannya, apa lagi keperluan untuk kita ambil konvensional punya package? Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ambil yang Islamic. Seperti mana KWSP, kita semua tahu. Ya, bagi yang bekerja lah.
Jadi oleh kerana KWSP sudah ada yang patuh syarak dengan yang konvensional, wajib bagi kita transfer. Walaupun ya track record 10 tahun yang terakhir kita kata, ya keuntungan yang diperoleh oleh konvensional jauh lebih tinggi daripada yang Islamik, ya tak ada masalah tuan-tuan. Ya, walaupun dia kurang sikit keuntungan dia, tetapi patuh syarak. Ya, yang sana ya walaupun lebih untung tetapi dia tidak patuh syarak. Ya, maknanya masih lagi investment dibuat pada kaunter-kaunter yang tak patuh syarak. Jadi tak boleh tuan-tuan. Kita tak ada pilihan, ya. Yang dulu-dulu tu, ya mudah-mudahan Allah maafkan kita. Yang dulu-dulu, ya. Sebab kita tak ada pilihan, ya. Sebab KWSP itu mandatory. So kita kena apa? Kita kena sumbang, ya. Ada sumbangan kita. Tetapi kita tak ada hak untuk mengurus, tak ada hak. Ya, itu memang kita kata 100% diurus oleh KWSP. Jadi oleh kerana itu, ya, apa ni, Majlis Fatwa Kebangsaan, ya, termasuk Majlis Fatwa Negeri-Negeri menyebut bahawasanya kita kita dianggap tidak bersalah lah. Ya, sebab apa? Walaupun benda tu tidak patut syarak, tapi kita tidak dianggap bersalah. Sebab kita tak ada hak untuk mengurus. Kalau kita ada hak untuk mengurus, itu kita salah, tuan-tuan. Macam kita ada hak untuk memilih yang Islamik, ya. So kita kena pilih yang Islamik lah. Ya, itu hak kita, ya. Dan kita kena betulkan. Yang dulu-dulu mudah-mudahan Allah ya ma'fu anhu, maknanya dimaafkan daripadanya. Yang baru-baru akan datang tak boleh. Kena ambil yang syariah compliant, tuan-tuan. Itulah cerita ni, ya. Jadi perkataan yang menyebut daruri ni dia melibatkan perkara yang menyebabkan kematian boleh. Tapi kalau tidak dia hanya disebut hajiat ataupun hajat saja, tuan-tuan, ya. Itu kita belum belajar secara detail lah. Iaitu duduk dalam Islamic jurisprudence, tuan-tuan, ya. Prinsipal Islamic jurisprudence, Ustaz hanya sebut banyak benda ni secara touch and go saja. Tapi paling kurang tuan-tuan dah pernah dengar. Pendetilan tu nanti kita tengoklah dalam pengajian kita, tuan-tuan, ya. Okey, ada apa nak tanya? Silakan. Ada apa? Kak Nomah, ada apa? Ya. Kak Wan. Ustaz, Ya. zuhud dengan doruri tu berkait rapat ke Ustaz? Zuhud dengan doruri. Zuhud tu kita ada apa? Pilihan untuk hidup lebih mewah, tetapi kerana sifat zuhud kita ambil yang sekadar melepaskan keperluan saja. Maknanya contohnya, kita ada kemampuan nak beli banglo lot. Kita ada kemampuan untuk beli kereta mewah, ya. Tetapi sebab kita tak nampak keperluannya, kita mampu tapi kita tahu, ya, tak ada keperluan. Contohlah, ya, Ustaz bagi contoh, ya. Jadi seorang imam contoh, ya, ataupun seorang pensyarah lah, ya, kita kata. Dia pensyarah muda, dia ada isteri dan ada 2 anak kecil. Ada tak keperluan dia beli apa kita panggil, ya, dia beli MPV, ya, maknanya dia beli Alphard contoh, ya, dia beli Wildfire, ya, anak dia kecil 2 orang, dia dan isteri dia, ya. Even masa pergi pejabat pun, ya, pergi universiti dia naik motor je, ya, tak ada keperluan untuk dia pakai kereta besar tu. Even pergi masjid surau naik motor juga, ya. Sekali-sekali balik kampung baru pakai Wildfire. Ada tak keperluan dia pakai Wildfire ataupun Alphard? Tak ada keperluan. Tak ada keperluan, tuan-tuan, ya. Itu kereta mewah, ya. Bawah sikit, adakah keperluan dia beli Starrex sebagai contoh, ya, Hyundai? Pun tak ada. Sebab anak dia kecil 2 orang. Cukup dia pakai sedan je. Tapi bila jumlah anak dia bertambah ramai, ya, maka dia, ya, sudah ada keperluan untuk beli yang lebih besar. Ya, macam tadi. Tetapi macam tadilah contoh kan, ya. Dia mampu beli Alphard, dia mampu beli Wildfire, tapi dia beli Starrex aja. Ya, kerana apa? Kerana sifat zuhud dia. Itu zuhud. Dia mampu beli yang lebih besar tetapi dia memada dengan apa yang melepaskan keperluan aja. Cukuplah, ya. Jadi dia ada anak perempuan 2 orang, anak lelaki 2 orang, ya. Mana 4 anak dia dan dia suami isteri. Cukuplah rumah 3 bilik. Cukuplah, tuan-tuan. Ya, cuma macam tadilah, bila anak makin besar, ya, maka ada keperluan untuk tempat belajar sebagai contoh. Ya, mungkin bilik tu kecil. Ya, 2 anak perempuan tu dah masuk universiti contoh, ya, tapi berulang balik rumah, ya, mungkin untuk sembahyang berjamaah, ya, untuk anak perempuan tu dalam bilik tu kecil sebagai contoh. Ya, jadi dia cari rumah yang lebih besar untuk keperluan tadi, memenuhi keperluan. Kalau itu tak ada masalah lah. Ya, adakah dianggap tidak zuhud? Tak. Saidina Osman masih zuhud. Ya, walaupun pakaiannya lebih cantik, ya, lebih berkualiti berbanding dengan Saidina Ali. Saidina Ali zuhud secara Saidina Ali kerana dia memang orang tak ada duit. Tapi Saidina Osman tetap zuhud kerana dia boleh makan 3 pinggan tapi dia makan 1 pinggan. Maknanya zuhud ni bukan kira kita kata kalau pakai mewah tak zuhud dah. Ya, dia boleh pakai lebih hebat lagi.
Ya, tetapi dia tidak pakai yang lebih hebat, sekadar memerlukan, sekadar keperluan. Cuma macam tadilah ya, dah tentulah zuhud Saidina Osman jauh lebih hebatlah kalau kita banding ya. Pakaian dia banding dengan Saidina Ali. Dua-dua zuhud. Ya, tapi zuhud pada tempat dan kedudukan yang berbeza. Itu zuhud ya. Tapi daruri ini benda yang semua orang perlu. Contoh kita kata apa tadi ya? Apa contoh? Benda-benda darurat yang tak boleh tidak kena ada dalam hidup ni. Apa contoh ya? Contoh kita kata apa ni, takaful sebagai contoh, kena ada lah ya. Kalau kita bekerja dengan syarikat tak apalah ya, kita kerja dengan Petronas ya, dengan TMB, dengan TM dan sebagainya, itu tak ada isu sebab dia ada medical benefit ya. Tetapi macam tadilah ya, by the time kita bersara kita tak ada medical benefit lagi. So kena tak beli apa kita panggil ya, beli apa, beli takaful, beli Prudential BSN takaful ya, ataupun Maybank Etika dan sebagainya. Oh tu ya, boleh tahap ya, dia belum darurat tetapi dia hajat yang sangat perlu. Sebab kalau tidak susah nanti ya. Jadi kalau macam apa kita panggil ya, macam kita yang masih bekerja okey. Tapi setelah kita bersara macam mana? Ya, Ustaz ada kenalan ya, bekerja dengan DRB Highcom. Ya, dia somebody lah ya, masih DRB Highcom. Tapi by the time ya dia bersara, 3 bulan lepas bersara ada masalah buah pinggang. Ya, jadi tak ada coverage syarikat, ada selesai dah. Dan dia pun tak ada ambil apa-apa takaful sebelum ni. Tak ada ambil langsung. Sebab dia serah bulat-bulat pada company. Ya, baru dia bermasalah. Ya, maknanya dia ada duit simpanan. Memang dia ada harta sebelum ni. Tapi macam tadilah, ya, bila tak ada insurans payah. Ya, sebab kesana kemari nak buat tu nak buat ni, memang belanjanya besar. Ya, jadi bila belanja besar dia menghadapi masalah. Jadi sebenarnya ambil apa ni, apa kita panggil ya, medical insurance tu ya, yang Islamic apa ni, apa kita panggil Islamic compliant ya, itu sudah sampai ke peringkat hajiat yang sangat tinggi, hampir-hampir dah nak darurat dah. Darurat tu mana melibatkan hidup mati apa Kak Nap ya. Jadi ada beza lah antara zuhud dengan darurat, ada beza. Jauh bezanya. Boleh faham Kak Nap? Boleh Ustaz, terima Ya, kasih. sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan ada apa silakan. Ini benda peribadi tuan-tuan ya. Benda peribadi. Benda semua kita menghadapinya. Tak ada pilihan. Ya, kerana apa? Ya, kerana semua memang kena ambil medical insurance tu kena ambil. Ya, ada medical card. Kalau tidak payah tuan-tuan. Ya, jadi kalau kita tak ada, memang kita ada duit sekarang. Tapi kalau sakit tu kita kena berubat untuk 5 tahun, 10 tahun, cuba tuan-tuan bayangkan. Tak ada pilihan. Ya. Jadi kalau kita ada anak-anak yang mampu membiayai kita tak apa. Ya, tapi kalau kita tak ada anak-anak yang mampu membiayai macam mana? Ya, jadi bergaduh adik-beradik nanti. Ya. Jadi semua benda-benda tu adalah hajiat keperluan yang walaupun tidak sampai ke peringkat darurat, tetapi sudah menghampiri, hampir-hampir. Ya, jadi benda-benda begitu kita kena ambil kira dalam kehidupan kita. Okey, tuan-tuan, ada apa? Silakan. Ustaz, Ya, silakan. Ya, silakan. Ustaz, Tanya. tak maaf ya. Ustaz, kalau kita macam government servant kan Ustaz, kita kan dapat percuma apa ni hospital rawatan semua kan. Macam tu tak jadi darurat untuk kita lah kan Ustaz. Dia memang tak Untuk darurat. Ya. medical. Even orang tak ada yang bukan government apa ni, yang bukan government officer pun, bukan government servant ya, yang bersara, memang orang kerja swasta sebagai contoh kan Ustaz sebut tadi DRB Highcom. Ni semua Ustaz sebut syarikat-syarikat yang bukan kerajaan lah. Ya, yang kita kata lepas pencen, habis lah. Ya, memang dia dapat gratuity, dia dapat tu, dia dapat ni, memang dia dapat. Ya, tetapi macam tadilah, bila sakit, macam mana? Ya, jadi walaupun ya dia tidaklah sampai peringkat darurat, tapi menghampiri dah. Maknanya hajat yang menghampiri darurat tu. Ya, tapi kalau government, Ustaz tak tahu sejauh mana lah. Ya, memang boleh pergilah. Ya, tetapi kalau apa kita panggil, kalau dia nak selesa sikit, ya, nak cepat, ya, memang tak ada pilihan lah. Ya, sebab government hospital, tuan-tuan dan puan-puan bertahu kan. Ya, dia punya nak tunggu, ya, dia punya queue tu panjang, berbulan, ya, dan tak ada urgency lah. Ya, sebab apa? Sebab dia tak boleh nak entertain kita. Sebab jumlah yang datang tu terlalu ramai. Dan ramai ya, kita kata government servant yang memang tak ada pilihan. Dia kata alhamdulillah Ustaz, sebelum saya berhenti dulu saya ada ambil apa ni takaful, dia kata Maybank ke ataupun apa, Etika takaful ataupun BSN Prudential, alhamdulillah dia kata ya boleh juga cover Ustaz. Walaupun ya anda kena bayar mahal sikit lah ya, sebab dah hujung-hujung nak pencen baru ambil, memang mahal lah. Ya, alhamdulillah ya, dia kata saya pencen muda.
Dia kata, ya. Tapi kalau cuba kita bayang, ya. Kalau dia ambil lebih awal lagi bagus. Tapi dia tak ambil sangat, tak ambil peduli macam tadi yang di RB Highcom tadi. Pasal apa? Sebab dia rasa tak ada isu. Ya, dia sihat walafiat, dia cek doktor okey, ya. Dan kita tak tahu sebab bila usia kita makin meningkat, ya, mana risiko sakit tu lebih tinggi. Ya, jadi bergantunglah kat rumah, ya. Mungkin bekas guru, ya, ataupun pegawai kerajaan, ya. Tapi kalau kita pergi hospital kerajaan macam tadilah, kalau ada urgency kita tak boleh nak dilayan. Ya, sebab apa? Ya, sebab kita kena tunggu queue. Ya, memang kena tunggu. Jadi pilihan di tangan kita, ya. Jadi maknanya memiliki apa ni package takaful apa ni tadi, ya. Terutamanya untuk medical tu memang dah sampai ke peringkat walaupun tidak darurat tetapi menghampiri dah. Dia hajiat yang sangat sangat hajiat. Ya, sangat-sangat perlu tuan-tuan. Ya, ada lain silakan. Kak Shima ke tadi? Ya. Siapa tadi nak tanya tadi? Satu lagi. Ya. Soalan yang saya posted dalam chat tu, Ya, apa dia? yang apa ni, masa saya kecil dulu lah, arwah nenek saya kata Nabi SAW bila dia makan, kaki dia naikkan satu ke atas. Jadi this is what kita tengok bila dia orang makan kat lantai macam orang rentam lift tu kan. Betul ke itu sunnah, Ustaz? Secara umum ya, sebab bila kita naikkan satu kaki tu, dia punya kedudukan perut kita tu macam tertekan sikit. Jadi bila tertekan, dia menyebabkan bila kita ambil apa ni makanan tu, food intake kita jadi lebih kecil dan lebih mudah kenyang. Ya, jadi secara umum memang kita tak dapat nafikan. Ya, mungkin kalau ada medical doctor boleh bantu Ustaz lah. Ya, memang betul. Ya. Tapi bila kita makan macam tadi kan, macam Nabi sebut, Aisyah kata, ya, aku tak pernah tengok Nabi bila makan bersandar. Sebab bila bersandar tu memang ruang untuk memasukkan food intake tu lagi besar. Ya, secara logiknya memang betul Kak Shima. Ya. Ada lain silakan. Ustaz, bagaimana pula makan dalam dulang, Ustaz? Kongsi makan dalam dulang. Kongsi makan tu sebab macam tadilah, ya, kita kata kalau di pondok kita, ya, Ustaz, cerita-cerita pengalaman. Kalau kita di pondok pun memang macam tu, ya. Satu sebab nak mengurangkan basuh pinggan tadi, ya. Yang kedua, kita diajar untuk berkongsi makanan, ya. Dan memang makan berjamaah ni dia punya enak tu datang lain, ya, sebab berkat tadi. Ya, sebab al-barakah tu ma'al jamaah, ya, barakah tu bersama dengan jamaah. Kadang-kadang makan biasa-biasa je. Ya, mungkin kita kata apa kita panggil, ya, gulai nangka, ya. Lepas tu ada sambal sikit, ya, sambal belacan sikit, kita kata kadang makan ikan goreng saja kan. Tapi kalau di rumah makan seorang, ya, tak sedap. Ya, tapi bila makan berjamaah tu, oh, dia sedap. Tetapi dengan sebab kita angkat kaki tadi, perut kita jadi kecil, ya, saiz perut kita, maka menyebabkan kita biasa je, maknanya makan tidaklah terlalu banyak walaupun sedap. Ya, jadi bukanlah mesti makan dalam dulang, ya. Makan dalam pinggan pun boleh. Tapi cuma macam tadilah, jangan makan bersendirian. Macam anak kita kadang minta maaf kita kata, ya, sebab anak ustaz pun sama macam tu juga. Ya, kadang kita ajak makan sekali, ya. Apa ni, lepas maghrib tu kita nak makan ataupun petang tu, ya, sebelum maghrib nak makan, ya. Jadi bila kita ajak makan, dia kata tak apa abah makan dululah. Ya, sebab abah nak pergi mengajar kuliah maghrib, ya. Dia kata tak apa, abah makan dulu. Kita kata tak nak ikut abah pergi mengajar ke? Ikut tak apa, abah makan dulu. Ya, nanti apa ni Aiman ikutlah. Ya, dia tak nak pergi sekali dengan kita naik kereta. Dia nak naik motor. Ya, memang dia datang juga. Ya, tapi dia datang lambat. Ya, dia datang tu kita kata macam terpaksa sebab kita dah bagi tahu dia, jadi dia kena datang lah kan. Tapi maknanya nak ajak dia makan sekali tu kadang-kadang payah. Ataupun dia datang juga ambil makan apa semua sebagainya, dia masuk dalam bilik. Ya, dia tak makan sekali. Ya, jadi untuk mengelakkan macam tu memang baguslah kalau sekali-sekali kita boleh makan dalam dulang kan. Dalam talam baguslah. Tetapi tak mesti yang dalam dulang, dalam talam tu saja yang sunnah, kita kata tak mesti. Ya, makan pinggan masing-masing pun boleh. Cuma berjamaah, makan dalam satu hidangan tu, ya. Mana kita atas meja sama-sama. Kerana apa? Ya, kerana memang Nabi bila makan, Nabi berjamaah. Ya, seperti mana Nabi Ibrahim juga. Selagi tak ada orang menemani dia tak makan. Ya, baginda Nabi cuba kita tengok, ya. Siapa pun ajak Nabi makan bersama dengan mereka. Sebab tu Anas bin Malik boleh perhati Nabi makan macam mana. Aisyah boleh tengok Nabi makan sebab mereka makan bersama. Ya, itu dia punya keistimewaan ataupun hikmah di sebalik makan berjamaah tadi. Okey, ada lain silakan, ada apa? Maaf, banyak sangat Ya. soalan. Tak apa, silakan. Tentang zakat, Ustaz.
Ya. Zakat yang katalah PMPM terima zakat kan tahun 1444. Misalnya kita agihkan pada asnaf-asnaf yang 8 tu. Tetapi ada boleh tak kita carry forward sebahagian daripadanya ke 1445 for example, untuk for the purpose of, because duit zakat yang PMP terima kebanyakannya kita guna untuk bayar macam honorarium untuk asatizah kita and that kind of thing lah. Boleh ke kita put aside some of the money that kita terima tahun lepas untuk provision untuk tahun ni, at least for the first few months of this year, sementara kita menunggu orang bagi zakat lagi. Kalau ada keperluan bolehlah, ya. Sebab by right memang kita kena habiskan tahun tu. Kalau tengok dalam mazhab Hanafi terutamanya, macam Hanafi ni kita kata, ya. Terutamanya sebab mazhab Hanafi ni dia sebab Imam Abu Hanifah himself, beliau adalah seorang peniaga, ya. Berbeza dengan Imam Syafi'i, bukan peniaga. Imam Syafi'i pernah jadi pegawai kerajaan masa di Yaman. Ya, kemudian dia ditangkap, dibawa ke Iraq, ya, dibicarakan dan lepaslah dapat Imam Syafi'i tak bersalah. Ya, sebab tu fatwa-fatwa muamalat dalam bab yang berkaitan dengan persoalan muamalat, ya, kita tengok kadang-kadang dalam mazhab Hanafi itu dia lebih terkehadapan. Pasal Al-Imam Abu Hanifah himself adalah orang berniaga, ya, dan anak-anak murid Imam Abu Hanifah tu sebahagiannya adalah para peniaga. Dia berbeza dengan Imam Ahmad bin Hanbal, berbeza dengan mazhab Hanbali lah, ya, berbeza dengan dalam mazhab Syafi'i, berbeza dengan Imam Malik sebagai contoh, ya. Sebab tu kita tengok, ya, dalam mazhab Abu Hanifah ni dia tokoh-tokoh besar dalam dunia Islam ni dalam bab muamalah, penasihat, ya, penasihat bank-bank Islam antarabangsa, ya, ataupun institusi kewangan antarabangsa, kebanyakannya mereka bermazhab Hanafi. Ya, contoh kita kata Mufti Taqi Osmani, ya, beliau adalah head of Islamic Finance, ya, di Dubai dan beberapa organisasi lain, ya, termasuk di Europe, ya. Dia tu Hanafi, ya, tak ada PhD pun. Yang duduk bawah dia sebahagiannya adalah orang Arab yang ada PhD, profesor dan sebagainya. Even kalau kita kata tengok di Malaysia ni, ya, sebahagian kalau di Malaysia kebanyakannya Syafi'i lah kan. Tetapi dalam bab yang berkaitan dengan perbankan ni, ya, dia ada banyak, ya, ada banyak pendapat-pendapat yang bukan Syafi'i. Ya, contoh sebab tu Rajihi Bank sebagai contoh, ya. Dan kita ada apa lagi, ya, dulu ada Kuwait Finance House, ya, yang dia macam memperlekeh sikit, ya, bank Islam, bank muamalat, ya, bank rakyat dan sebagainya. Sebab, ya, kita punya pendapat tu, ya, sebahagian ambil pada Syafi'i dan dia macam memperlekeh. Macam seolah-olah dia kata ini macam backdoor riba sebagai contoh, ya. Jadi kalau nak cerita panjang lah, ya, itu nak kena ada satu paper lain lah. Tapi secara umum, ya, balik pada cerita Hanafi tadi, dia ada orang besar dalam mazhab Hanafi tu yang berasal daripada Mesir, yang kemudian keluar daripada mazhab Hanafi berisytihad sendiri, Dr. Yusuf Qaradawi. Ya, yang ini tuan-tuan tak ada pilihan. Tuan-tuan kena baca Fiqhul Zakat, tesis PhD Dr. Yusuf Qaradawi, tuan-tuan kena baca. Sangat menarik, ya, dan secara umum kita tengok apa yang berlaku, ya, di negara Arab, ya, duit zakat itu juga digunakan untuk buat majlis kahwin. Ya, contoh kita kata ada 100 orang lelaki yang tak ada kemampuan nak buat majlis kahwin, ya, dia tak nak buat kenduri kendara, tak ada kemampuan. Jadi pihak zakat, ya, telah menyenaraikan mereka, katalah 100 orang atau 75 orang dibuat pada satu tempat, kadang-kadang dibuat di stadium, ya. Majlis perkahwinan makan minum tu disponsor oleh pusat zakat. Jadi masing-masing sendiri kahwin, mas kahwin betul tu sendirilah, ya. Tetapi oleh kerana mereka tak ada kemampuan untuk buat majlis, ya, maka pusat zakat yang membiayai, yang sponsor. Jadi 100 pasangan lelaki perempuan selamat daripada zina, selamat daripada buat maksiat. Kerana apa? Kerana pusat zakat bantu. Benda-benda macam itu belum berlaku lagi di negara kita. Ya, kita lebih pada scholarship, lebih pada bantu para peniaga. Alhamdulillah, tu dah jauh lebih baik. Ya, macam pusat zakat Selangor, ya. Bagi kita panggil duit untuk golongan asnaf berniaga. Mereka yang ada cooking skill kan, ada kemahiran memasak, ya. Dibelikan kita panggil peralatan memasak, ya. Ada kita panggil, ya, ada kenderaan, ya, ada tempat untuk berniaga, ada tapak perniagaan. Alhamdulillah, ya, dalam masa setahun setengah mereka dah boleh bayar zakat dah. Mereka keluar daripada kemiskinan, ya, mereka dah ada pendapatan tetap dan mereka boleh bayar zakat. Ya, peringkat awal mereka adalah penerima.
Tetapi setelah setahun, ya, kadang-kadang setahun setengah 2 tahun mereka dah boleh jadi pembayar zakat. Itu satu, Ustaz rasa dulu-dulu tak ada, ya. Ini maknanya lately, mungkin dalam 10 tahun kebelakangan ni aja yang kita panggil sebagai apa istilah dia? Dia panggil microfinancing, dia panggil. Microfinancing, ya. Maknanya pinjam 20,000, ya, 30,000, ya. Beli food truck dan sebagainya, ya. Maknanya jumlah-jumlah yang kita kata menasabah yang mungkin pihak bank tak boleh bagi, ya, tapi pusat zakat boleh bagi, dan alhamdulillah berjaya, ya. Cuma mungkin jumlahnya belum banyak, tapi ada, ya. So balik pada cerita tadi, zakat tadi kita kata sepatutnya dihabiskan untuk tahun tu. Tetapi kalau ada keperluan, sebab nak tunggu orang bayar zakat tahun depan pula, ya, macam tadi PMP sebut, ya, mungkin the first 3 month tu mungkin duit zakatnya tak mencukupi lagi, duit zakat baru untuk cycle yang baru. Jadi boleh tak, ya, kita tak habiskan untuk tahun lepas, kita guna untuk tahun ni, ya, sebagai backup lah, ya. Takut-takut, ya, duit zakat baru belum masuk, jadi kita boleh gunakan tu untuk aktiviti apa kita panggil, ya, program apa-apa sajalah, program dakwah sebagai contoh, ya. Kalau Ustaz personally, kalau ada keperluan boleh. Tapi kalau tak ada keperluan, saja-saja kita bawa tu tak boleh. Ya, sebab apa? Sepatutnya zakat tahun tu kita habiskan tahun tu. Kita kena berusaha mencari orang yang layak untuk diberikan, ya. Itu lebih menepati apa kita panggil, ya, tujuan, ya, ataupun maqasid syariah dia. Apa tujuan zakat tu? Untuk dikutip bagi pada orang yang diperlukan pada tahun tersebut, ya. Sebab tu kita tengok, walaupun bayar zakat yang terbaik, zakat fitrah, bayar zakat yang terbaik adalah pada pagi sebelum kita solat hari raya. Itu antara waktu yang terbaik, pagi. Tapi kalau semua orang nak bayar pagi, bila duit zakat tu nak dapat pada fakir miskin yang mengharap, ya, buat persediaan sebelum hari raya? Masa bila mereka nak dapat duit, ya? Kalau semua orang bertunggu lumuh, ya, menunggu untuk cari waktu afdal membayar zakat. Jadi, ya, maknanya keperluan ataupun objektif, ya, zakat tu tidak terpenuh. Dia defeat the purpose. Jadi kalau ada keperluan, pada pandangan saya lah, ya, tuan boleh tidak setuju, ya. Tetapi secara bila ada keperluan, on lah. Kalau tak ada keperluan, tak ada pilihan lah, tuan-tuan. Ya, silakan. Ya. Saya Syuib sini, saya bendahari PMP. Jadi saya yang mengendalikan duit apa semua masuk keluar apa semua ni. Ya. Jadi saya pasal duit zakat tu, saya ikut pusat zakat kan. Dia katalah dia terima tahun ni 10 juta, 20 juta. Dia pun tak habis juga. Dalam tahun ni dia spend, dia bawa juga tahun depan kan. Jadi kita di PMP ni, kalau memang keperluan, kalau ada, kita bayar, kita bagilah dekat orang, ada fakir miskin apa semua, mualaf, ni kan. Tapi at same time, kita pun simpan juga untuk tahun hadapan punya ni. Mungkin tahun hadapan tu mungkin ada perkara besar-besar berlaku ke apa ke, kita boleh pakai. Kita di PMP ni kita tak nak membazirkan duit tak tentu hala. Jadi saya simpanlah duit tu sikit. Yalah, ada keperluan. Macam Ustaz sebut tadi lah. Kalau ada keperluan, tak apalah. Kalau tak ada keperluan, sepatutnya kena habiskan. Sebab kan ada keperluan. Haji Syuaib dah sebut tadi. Ustaz dah sebut pada awal tadi. Kalau ada keperluan, tak ada masalah lah. Tapi kalau tak ada keperluan, pasal apa kita nak tangguh? Kan PMP kan ada keperluan. Ya, maknanya kita simpan tu, kita carry forward kerana ada keperluan. Tak ada isu. Ada keperluan. Ya. Ni yang tangguh ni kita kata pasal apa? Sebab tak ada keperluan. Dia kata kita tak jumpa fakir miskin. Ya, tak patut macam tu kan. Ustaz sebut daripada awal tadi apa dia? Ketua kampung, jiran, jawatankuasa kampung, dia lah kena cari siapa yang patut dapat tu. Jadi oleh kerana orang miskin, orang susah, dia tak akan datang jumpa kita, ya, sebab dia tak ada akses. Takkan kita nak tunggu dia datang bagi tahu dia susah sebagainya. Jawatankuasa kampung lah yang kena pergi turun ke kampung tu, tengok siapa yang perlu dan dia submit borang apa semua, dia kena tolong, dia kena facilitate. Ya, jadi kadang-kadang pusat zakat minta maaf, ya, secara umum, ya, dia kata tak ada cukup orang datang untuk kita bagi. Ya, sedangkan ramai lagi. Itu aja, ya. Kalau tak ada keperluan, bagi Ustaz tak ada keperluan untuk bawa, untuk carry forward. Tapi kalau ada keperluan, macam tadilah kan, kita ada buat apa contohnya, kita ada buat
bengkel ataupun convention sebagai contoh, ya. Dan convention tu 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Maknanya tahun ini kita tak ada keperluan untuk convention tu. Tahun depan ada. Jadi boleh tak kita bawa, ya, duit yang ada lebih sikit tu kita bawa pada tahun depan kerana convention tu pada tahun depan? Jawapannya boleh lah. Pasal ada keperluan. Okey, ya tuan-tuan. Tapi kalau tak ada keperluan, pasal apa kita nak carry forward? Ya, melainkan ya 2-3 bulan tentu macam tadi Kak Syima sebut. 2-3 bulan pertama tu mungkin kita takut kita tak cukup duit zakat orang bagi tu untuk melaksanakan ya aktiviti kita pada 2-3 bulan pertama ataupun pada penggal pertama. So kita bawa tu kerana sebagai backup ya untuk mengisi keperluan tu. Kalau ada keperluan okeylah. Ya, isunya ialah kalau tak ada keperluan saja-saja. Ya, jadi macam itulah. Ya, kalau itu pandangan saya lah. Ya, memang pusat zakat ni sebab macam tadilah. Ya, kebanyakan daripada kita ni dia beza ya dengan pendekatan mazhab Hanafi. Tapi kalau tuan-tuan pergi negara Arab, kebanyakannya sebahagiannya Hanafi ataupun Hambali dia memang habis kan. Walaupun untuk majlis-majlis kahwin, tempat kita tak ada lagi. Ya, sebab ramai orang muda nak kahwin tapi tak ada duit untuk buat majlis. Ya, jadi sebenarnya ada keperluan tu, ya, tapi kita tak salurkan pada tu. Ustaz tak pernah dengar lagi. Mana-mana pusat zakat mungkin dah ada, Ustaz. Mungkin tuan-tuan yang pernah dengar di Pulau Pinang, di Kedah, di Perlis dan sebagainya mungkin ada. Tapi setakat bacaan Ustaz, ya, tak pernah dengar lagi lah. Ya, pihak zakat keluarkan duit, offer kepada mana-mana pasangan pengantin, ya, untuk buat kita kata central punya wedding ceremony tu. Tak pernah dengar lagi. Ya, ada 50 pasangan, 70 pasangan dikumpulkan, buat di dewan apa kita panggil, MBSA ke, buat di stadium dan sebagainya. Kemudian ya, perjalanan perkahwinan tu berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita selamatkan orang muda daripada tertangguh-tangguh nak kahwin, ya. Setakat Ustaz tahu tak pernah dengar. Ustaz tak tahu, tuan-tuan pernah dengar ke di negeri masing-masing? Tuan-tuan datang daripada negeri yang berbeza. Ada dengar ke? Rasanya pernah dulu. Negeri Sekali mana? ke 2 kali sebab my non-Muslim friend commented. Dia kata macam mana orang orang dia kata orang Melayu lah. Sangat dimanjakan sampaikan kahwin pun nak kena sponsor, something like that lah. Negeri mana Tapi tak tahu ya? Saya tak ingat sebab dah lama. A few years ago lah. So Sebelum maknanya ada COVID lah. lagi. Alhamdulillah lah kalau Pernah, ada tu. pernah Ya. ada. Lepas tu senyap je. Tapi Saya macam ingat tu. Sebab saya ingat yang the non-Muslim commented to me lah. ya betul. Sebenarnya benda tu pun ya termasuk even kalau non-Muslim tadi kita kata ya, dia ada suami tak masuk Islam. Ya, dia masuk Islam bersendirian. Alhamdulillah dia dapat hak penjagaan anak katalah macam tu ya. Kemudian ada orang lelaki yang suka dengan dia nak kahwin, tapi lelaki tu tak ada kemampuan untuk buat majlis untuk sebagainya. Dan dia mohon daripada pusat zakat untuk terlibat dalam perkahwinan secara tadi tu ya, besar-besaran tadi ya. Sepatutnya dia diambil kira lah. Ya, tapi macam tadilah ustaz tak nampak sangat benda tu sebagai prioriti. Ya, kerana itulah yang boleh membantu. Sebab ramai graduate terutamanya ya yang dah nak kahwin ya, tapi sebab tak ada kemampuan nak beli, nak engage catering, nak buat majlis apa semua sebagainya, itu yang kadang tertangguh sampai 4 tahun 5 tahun. Ya, 4 tahun 5 tahun tu ya macam-macam maksiat boleh berlaku. Ya, sedangkan pusat zakat boleh bantu. Ya, ustaz nampak benda tu sebagai satu, dan ustaz-ustaz kita yang duduk di pusat zakat tu dia bukannya semua belajar di Malaysia ya, sebahagian belajar di Mesir, belajar di Jordan, belajar di Morocco, dan mereka dah tengok macam-macam contoh daripada tempat lain. Ya, cuma persoalannya mengapa mungkin mereka tak bawa balik perkara yang sama yang bagus ya yang boleh dilaksanakan di Malaysia, ataupun mungkin mereka dah cadangkan tapi cadangan tu ditolak, mungkin juga. Jadi kita tak tahu cerita. Ya, sebab kita tak duduk di pusat zakat, melainkan ada pegawai zakat sendiri yang kita boleh tanya dan dia boleh cerita. Itu lebih selamat. Ya, ni banyak ustaz cakap ni teori je tuan-tuan ya, sebab ustaz tak tahu apa yang berlaku. Ya, okey tuan-tuan. Baru ni saya ke pusat zakat di Insya-Allah Ustaz. Ya, okey. Bertanya lah tentang sama ada mualaf yang bukan warga negara boleh dapat bantuan, for example sewa rumah ke tidak ke kan. Betul. Oh, dia kata hanya untuk Malaysian saja, non Malaysian tak boleh. Saya rasa macam tak menggalakkan juga orang yang foreigners masuk Islam kat sini. Macam anak tirikan jugalah. Mungkin tak ada peruntukan lagi. Dia masalahnya mungkin kena ada perubahan pada tadilah ya, sebab dia ada dia punya undang-undang, ada peraturan.
ya, dan kena ada sikap proaktif di kalangan pegawai-pegawai untuk mencadangkan. Ya, sebab dia sebenarnya bagi Ustaz, cadangan tu mungkin banyak dah masuk, ya, tetapi sama ada diterima pakai ataupun dilaksanakan, tu je isu dia. Ya, sebab cadangan kita orang Melayu ni sebenarnya banyak idea-idea yang bagus. Sebab kebanyakan kita belajar luar negeri, ya. Sebahagian yang kerja pusat zakat tu bukan ustaz, ya. Mereka background account, finance, macam-macam kan. Ada yang belajar UK, belajar US, dan mereka dah tengok bagaimana zakat dilaksanakan, dibahagi-bahagikan, distribution of zakat tu di luar negeri. Dan benda-benda tu, ya, sebahagiannya mungkin benda baru di Malaysia, ya. Dan bagi ustaz, ya, mungkin cadangan tu dah ada tapi belum diterima, ya. Belum, mungkin dia kata, oh, itu di Amerika boleh lah kat tempat kita, ya. Sebab bagi kita, Tapi sebaliknya, I think it's the other way around, Ustaz. Sebab saya Mana? pernahlah jadi volunteer dengan Perkim Sebanjaya kan. Hmm. Dulu dia bagi, tetapi dia kata sebab banyak yang abuse, so they stopped it. Ya, sebab ada abuse tu, ya. Ada apa ni, mismanagement ataupun misappropriation tu kan. Benda-benda itulah yang mungkin menyebabkan dia dah tukar. Betul lah, kita pun tak tahu sebenarnya. Sebenarnya masing-masing, macam mana nak sebut, memang susah benda ni tuan-tuan, ya. Sebab duit tu ada. Cuma bagaimana kita menyalurkan, dan macam tadilah, bila bagi pada orang tertentu ada abuse pula. Jadi bila abuse tu yang susah tu. Macam kita lah kan, kita dah ada pengalaman dah, ya. Kita bukan tak nak tolong orang, contoh kan, ya. Ini bagi Ustaz bagi contoh mudah aja. Kita bawa kereta, kita tengok ada orang kereta rosak, ya, kita pun nak bantu. Ya, bila nak bantu punya penipu, ya, dia rompaknya kita. Jadi bila kita dah kena sekali, ya, bila kita tengok orang apa ni kereta rosak tu jalan stranded, kita nak tolong, mungkin tak lah. Ya, walaupun sebenarnya orang tu mungkin betul. Ya, dia pun kata apa punya Tuan Haji, ya, minta tolong pun tak nak berhenti. Sebab kita dah ada pengalaman ditipu. Kita dah pernah kena scammer ni, ya. Jadi macam tadilah, ya, Ustaz rasa semua tu menyumbang kepada kurang berjayanya distribution of zakat tu. Mungkinlah. Itu pandangan Ustaz peribadi, ya. Bukan mewakili mana-mana pihak. Okey, apa PMP, Kak Syima, ya, Haji apa Shuaib, ya, setakat itulah yang boleh kita bincang pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada announcement sikit, Ustaz? Silakan, teruskan. Besok kelas Ustaz Izzuddin insyaAllah on-site dan online tadabbur Al-Quran surah Al-Qasas. Hari Sabtu pagi pukul 10 ada kelas sejarah dunia dan tamadun dunia dan Islam Ustaz Suhail on-site dan also online pukul 10 hingga pukul 12. Petang tu 2:30 hingga 4:30 ada chill out session. Topiknya will be similarities between Buddha and Islam. Kita sangat-sangat menggalakkan kawan-kawan dalam majlis ni untuk invite our especially Chinese friends kan to attend. Seats are limited. About Siapa speaker dia tu? Siapa speaker? Ridwan Ong. Oh, dia dengan apa? Dia dengan ni ke? Grup brother ni ke? Bukan? I'm not too sure whether he's attached to any organisation or not. Maybe dengan MRM kot, tak tahu lah. Dengan Darul Hidayah ke, I'm not too sure. Oh, Hidayah Center mungkin, ya. Mungkin kot. And then, Alhamdulillah, dulu in December before Christmas, we had a similar session, dinner dengan untuk Christian, loving Jesus and his mother, Mother Mary. Kita dapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada, in fact, ada missionaries daripada US pun datang. Ada 4 orang ke 5 orang masa tu. And that was the first time they had this kind of session lah. So it was very encouraging. So we hope that this one pun, you know, betul. Ini comparative religion ni bagus lah memang. Yes. Sebab dia buka minda kita lah. Ya, sebab banyak benda yang the do's and the don't yang kita tak tahu. Bila kita hadir tu banyak benda lah kita dapat. Betul. Exactly. Yes. Dan hari Ahad online, Sheikh Gabriel Aromani will be talking about online. Will be talking about women around the Messenger SAW. InsyaAllah. Nisa Haula Rasul, ya. Buku yang menarik tu, ya. Ya, insyaAllah. Okey, terima kasih PMP, terima kasih pada semua, ya, tuan-tuan dan puan-puan, para penyumbang, ya, dan mereka yang memberi sokongan lah kepada aktiviti PMP. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa pada, nak minta buat kelas pada minggu pertama nanti, bulan 2 ni. Sepatutnya Ustaz minggu 2 dan 4 kan? Jadi kalau boleh nak buat minggu yang pertama.
Boleh ya, InsyaAllah minggu we look petang. at our calendar and get back to you. Boleh ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Terima kasih Ustaz.